Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salam ceria, salam bahagia, salam Isra Mi'raj daripada kami. Dan alhamdulillah hari ini barangkali ada yang sedang bercuti sempena Isra Mi'raj, ada yang meneruskan kehidupan biasa, kerja, sekolah dan sebagainya. Kami doakan semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang dirahmati, yang dihormati, yang dikasihi, terima kasih banyak kerana memilih Assalamualaikum sebagai santapan pagi ini daripada jam 7 hingga 9.30 pagi insya-Allah. Dan semoga kita menjadikan hari ini ni bakal ilmu yang kita bakal peroleh ini untuk kita catatkan Isra Mi'raj bukan hanya menjadi satu tarikh yang kita catat dalam kalender, dalam takwim, tetapi satu peristiwa yang dapat kita ambil ibrah, menjadi panduan dan pengajaran dalam kehidupan kita insya-Allah. Maka hari ini kita telah bersedia untuk meningkatkan ilmu kita, kehidupan kita menjadi insan yang lebih baik. Dan yang paling penting sekali insya-Allah, seperti biasa, ayuh kita jadikan rumah kita syurga. Walaupun rumah tu kecil dan sebagainya, insya-Allah home sweet home, rumahku syurgaku. Bagaimana untuk kita menjadikan rumah kita syurga? Inilah dia, dengan amalan-amalan, dengan penuh ketakwaan, dengan menjadikan rumah itu hidup dengan penuh kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah binakan kepada kita rumah nanti di syurga, dan berkat kesabaran kita, usaha kita dan juga hasil kita di dunia ini membuahkan hasil di akhirat kelak insya-Allah, insya-Allah. Dan paling penting sekali ialah masuk syurga sekeluarga. Alhamdulillah. Para penonton, sekali lagi terima kasih kepada yang sedang menonton, yang menuliskan, yang meninggalkan jejak di Facebook. Boleh kongsikan Facebook di wall masing-masing untuk mereka yang barangkali tak sempat nak tengok ataupun kita nak tengok later, insya-Allah boleh kongsikan di Facebook masing-masing insya-Allah. Dan alhamdulillah, sedikit sebelum kita masuk kepada tajuk kita pada hari ini, cukup istimewa sempena Isra Mi'raj. Jom kita tengok dulu berkenaan dengan COVID, perkembangan yang mana semalam alhamdulillah kes baharu 1448, nampak ada trend penurunan di situ membawa kepada kes aktif sebanyak keseluruhan 18,010. Kes sembuh baharu 2,137, membawa jumlah sembuh keseluruhan 298,516. Kes kematian baru 5, membawa jumlah kematian keseluruhan 1,191. Dan keseluruhan kes iaitu 317,717. Apapun, kita teruskan berusaha dan insya-Allah jangan putus asa, teruskan berdoa. Insya-Allah semoga Allah angkat wabak ini, dan bukan setakat berusaha tetapi juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Para penonton, di hari yang cukup istimewa ini kami bawakan kepada anda tajuk pertemuan istimewa ketika Mi'raj, yang mana Isra dan Mi'raj, Allah bertemu, Allah membawa Rasulullah untuk bertemu dengan Allah. Dan kita tengok dalam surah An-Najm hari ini insya-Allah, daripada ayat ke-11 hingga ke ayat yang ke-18. Kita mulakan dengan ayat yang ke-11 terlebih dahulu. Kalau dapat kita tengok ayat 11 hingga 14 terlebih dahulu. Kalau Mushaf Osmani ini muka surat 526. Ayat yang ke-11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Yang membawa maksud, hati Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Jika demikian, patutkah kamu hendak membantahnya mengenai apa yang telah dilihatnya itu? Dan demi sesungguhnya, Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal, sekali lagi, di sisi Sidratul Muntaha. Surah An-Najm ayat 11 hingga ke-14. Dan insya-Allah para penonton, seperti biasa, yang akan bersama-sama dengan kita, iaitu Jurulatih Utama Tadabbur Center, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syari Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Ami. Ya, alhamdulillah. Dan saya harap penonton tak confuse biasa kita hari Rabu Ustaz. Tapi sempena hari ini sambutan Isra Mi'raj, kita membawa kisah ini hari Khamis insya-Allah. Jadi Ustaz, pada Isra Mi'raj itu Rasulullah telah melakukan perjalanan yang jauh, iaitu daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian baginda naik ke langit yang dinamakan Mi'raj. Dimulai dengan langit yang pertama hinggalah langit yang ke-7. Sehinggalah Rasulullah SAW tiba di Sidratul Muntaha. Dan ketika itu Nabi menerima anugerah yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita masuk dengan lebih lanjut, ayuh kita lihat ayat 11 hingga 14 surah An-Najm. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Terima kasih Puan Ami Sofia, seluruh para penonton setia TV Al-Hijrah. Selamat memaknakan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj dan selamat membaca surah Al-Isra' dan surah An-Najm. Kerana liputan yang diberikan Allah kepada peristiwa Al-Isra' di dalam surah Al-Isra', manakala peristiwa Al-Mi'raj diberikan liputan menerusi surah An-Najm, surah yang ke-53. Jadi menarik ya, satu peristiwa yang sama mendapat perhatian yang berbeza di dalam Al-Quran. Ini seakan-akan menunjukkan ada dua objektif. Objektif yang pertama membabitkan masa depan Masjid Al-Aqsa, maka ia diceritakan dalam surah Al-Isra'. Manakala objektif yang membabitkan wahyu, ya, yang diturunkan daripada langit, maka ia menyebabkan Al-Mi'raj itu berlaku dan ia dirakamkan dalam surah An-Najm. Berbalik kepada ayat 11 hingga 14 yang dibacakan oleh Puan Ami Sofia tadi, kita belajar beberapa perkara. Yang pertama sekali, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Apa yang disaksikan oleh Nabi ya dengan mata kasarnya adalah penyaksian yang dibenarkan oleh hati baginda. Ini menunjukkan ada perkara yang kita nampak depan mata tetapi hati kekadang mendustakan. Ya, kekadang hati tidak melihat apa yang ada di hadapan mata sebagai suatu bentuk ya tanda-tanda kasih sayang Allah kepada saya. Nabi SAW apabila melihat Sidratul Muntaha, inilah penghujung kepada perjalanan makhluk. Inilah penghujung kepada perjalanan Jibril. Tetapi Nabi akan meneruskan langkahnya selangkah lagi menuju Allah Ta'ala. Maka apa yang diperlihatkan Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha dan apa sebelum Sidratul Muntaha adalah perkara yang Nabi nampak dengan mata tubuhnya dan mata hatinya. Dan Allah merakamkan hati baginda membenarkan. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala kepada saya. Ini adalah satu program yang Allah atur untuk menunjukkan belas kasihannya kepada saya. Kita, apabila bermusafir, apabila melihat ya, kejadian-kejadian yang ada di alam ini, adakah kita hanya melihat dengan mata kasar atau kita melihat dengan mata hati? Ya, adakah kita melihat dengan fuad? Ya, perkataan yang ada pada ayat yang ke-11 berkenaan. Maka janganlah sekadar kita nak ambil gambar, kita nak gairah-gairah berseronok-seronok berkongsi pengalaman pergi ke negeri itu, ke negeri ini. Tetapi tidak mengambil pengajaran, tidak melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan. Sedangkan Nabi sebaliknya, Allah merakamkan mata hatinya. Bukan sekadar mata kasarnya, tetapi mata hatinya membenarkan apa yang berlaku. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan yang kedua, ya, kita belajar daripada ayat 11 hingga 14 adalah afatumarunahu ala ma yara. Mereka yang bernama orang-orang kafir Quraisy tidak percaya kepada apa yang Allah perlihatkan kepada Nabi. Ini bukan hanya cerita kepada Quraisy, afatumarunahu ala ma yara. Ini kata Al-Allamah An-Nabulsi hafizahullah. Ini adalah cerita juga tentang akhir zaman, manusia yang selalu tak boleh beriman melainkan kena bukti depan mata, kena bukti empirical depan mata, kena bukti fizikal depan mata. Kami tak boleh percaya kalau tak nampak depan mata apa yang kau bicarakan ini hanya omong-omong kosong saja. Afatumarunahu ala ma yara. Tidak semua perkara dalam agama ini boleh diperlihatkan di hadapan matamu. Maka ambillah pendekatan as-siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan walaupun ia tidak dapat dilihat oleh mata sebahagian daripada ghaibiat yang ditonjolkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Puan Ami. Ya, itu dia.
Dan Ustaz, apabila kita bercerita 11 hingga 14, pasti rasa tak puas, rasa macam terberhenti di situ. Jadi Ustaz, kita sambung sikit lagi daripada ayat 15 hingga 18. Para penonton semua, ayat 15 bersambung dari auzubillahi minasyaitonirrajim. Indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dekat dengannya ada syurga tempat tinggal. Nabi Muhammad SAW melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha. Itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam gaib yang tidak terhingga. Penglihatan Nabi Muhammad tidak salah daripada apa yang dilihatnya itu dan tidak pula melampaui batas. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Jadi apakah maksud daripada rentetan daripada ayat 14 itu yang membawa daripada ayat 15 hingga ke 18, Ustaz? Ada 3 perkara yang Allah perlihatkan kepada sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj yang dirakamkan dalam surah An-Najm. Yang pertama, Jibril. Rasulullah diperlihatkan batang tubuh Jibril, rupa paras fizikal Jibril dalam keadaan tiada sebarang ketakutan berbanding kali pertama melihat Jibril alaihi salam, ya, yang berada di atas kursi, di atas ufuk langit semasa selepas menerima peristiwa wahyu. Kenapa Nabi diperlihatkan dengan rupa paras sebenar Jibril dengan 600 sayap yang menggambarkan kepantasan dan kecepatan Jibril? Kerana perlu difahami, Al-Quran ini tidak turun dengan cara yang mudah. Ia adalah kalam yang berat, yang paling gagah. Syadid al-Quwa, yang paling gagahlah yang telah menurunkan Al-Quran. Al-Quran bukan sebarangan kalam, ia adalah kalam Allah yang memikulnya untuk menjatuhkan ke bumi dan memasukkan ke dalam hatimu adalah malaikat yang paling gagah perkasa, ketua para malaikat, Jibril. Jadi itu hikmah Allah pertontonkan Jibril alaihi salam dan menjadi ayat Al-Quran dalam surah An-Najm. Dan Jibril itu dilihat oleh Nabi pada jarak dekat, ya, pada jarak 2 busur panah, ya, di mana ketika melihat Jibril itu juga Nabi melihat Sidratul Muntaha. Nabi berada di Sidrah Al-Muntaha, iaitulah suatu hentian selepas daripada langit yang ketujuh. Sidrah artinya pohon bidara, Puan Amy, dan Al-Muntaha adalah di situlah penghujung segala ilmu makhluk tentang Khalik. Hatta Jibril sudah tidak ada pengetahuan tentang apa selepas Sidratul Muntaha. Kalau sudah bernama Muntaha, itulah penghujung kepada ilmu makhluk yang Khalik beritahu tentangnya, tentang zatnya. Adapun selepas daripada itu, malaikat tiada pengetahuan, para anbiya tiada pengetahuan, tetapi Nabi SAW diberikan kelebihan untuk mengatasi Nabi Ibrahim yang berada di langit yang ketujuh dan mengatasi malaikat Jibril untuk naik ke atas lagi. Ya, ini menunjukkan kelebihan sallallahu alaihi wasallam dan umatnya seandainya mengikuti Nabi. Dan yang ketiga dipertontonkan kepada baginda, ya, adalah jannatul ma'wa. Itulah tempat kembali kita semua. Allah maj'alna, ya, min ashabil jannatil ma'wa. Tetapi Nabi SAW tidak nampak kesemuanya kerana ditutup oleh dedaunan-dedaunan pohon Sidratul Muntaha. Idh yaghsha sidrah ma yaghsha. Nak tengok tetapi macam ada banyak tabir. Ia menggambarkan tiada perkataan boleh digambarkan tentang syurga sehingga Allah menutup. Kerana kalau diperlihatkan nanti kenikmatannya, kehebatannya akan menyebabkan Tuhan, aku tidak mahu kembali ke bumi, aku mahu berada di situ, berikanlah aku peluang untuk meninggal menetap di situ. Tetapi Allah Ta'ala jadikan, ya, ada banyak penutup-penutup, tabir-tabir, hijab-hijab. Nabi hanya nampak sebahagian sahaja. Idh yaghsha sidrah, pohon itu menghalang Nabi daripada melihat apa lagi. Ma zaghal basar wa ma tagha, dan Nabi tidak meminta kepada Tuhannya, tunjukkanlah kepada saya lagi, tunjukkanlah kepada saya. Nabi tidak melakukan begitu. Nabi beradab kepada Tuhannya kerana Nabi percaya Tuhan sedang memperlihatkan kepadanya apa yang perlu. Yang tidak perlu, tunggulah nanti selepas alam barzah nanti baru akan menikmati jannah al-ma'wa.
Itu dia Ustaz. Bila kita bercerita berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Isra' minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kenapa perlu ada Isra' kenapa perlu ada perjalanan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa? Kenapa tidak Mi'raj sahaja terus? Kenapa tidak Allah bawakan Rasulullah daripada bumi terus ke Sidratul Muntaha? Kenapa perlu ada perjalanan Isra' itu? Para ulama memberikan dua pandangan. Pertama sekali, hikmah Rasulullah terus diperjalankan ke Baitul Maqdis, tidak terus direct daripada Makkah. Pertama sekali, Allah Maha mengetahui masa depan, something will happen kepada Masjid Al-Aqsa. Kalau Nabi tidak transit, tidak singgah di Masjid Al-Aqsa, kebarangkalian sangat tinggi Baitul Maqdis luput dari hati kaum muslimin. Kaum muslimin tidak akan menitik beratkan Masjid Al-Aqsa yang dibina oleh moyang Nabi SAW, iaitulah Nabi Ibrahim AS 40 tahun selepas pembinaan Baitullah Al-Haram di Makkah. Jadi mujulah, dia seakan-akan begitu, dia punya bahasa dia, mujulah. Rasulullah diperjalankan ke Baitul Maqdis yang diberkati, ke Masjid Al-Aqsa yang diberkati, kerana sampai ke hari ini kita berkata kita kena buat sesuatu kerana Nabi sampai di situ, tetapi hari ini bumi berkenaan sebahagiannya dicemari oleh najis Zionis. Jadi kerana ia adalah tempat yang Nabi pijak, kita kena sucikan, bebaskan, merdekakan daripada sebarang bentuk penjajahan. Kerana yang sampai ke situ hamba Allah. Kita tidak mahu ada selain hamba Allah yang berada di situ. Seperti penjajah Yahudi yang bertuhankan hawa nafsu. Adapun yang kedua, Ami, ahli sirah menyatakan, kalau Nabi terus ke langit, Quraisy pasti bertanya, apa bukti? Jadi kalau Nabi ceritakan pengalaman melihat apa yang ada di langit, sulit untuk mereka percaya, bahkan bertambah penentangan mereka. Tetapi apabila Nabi menceritakan apa yang mereka tanya, oh, sampai Masjidil Aqsa ya, kamu tak pernah sampai, sebahagian kami ada yang pernah sampai, ceritakan, cerita. Dan Nabi dapat menceritakan dengan terperinci berapa tiang yang ada di situ, bagaimana sifat setiap tiang. Terkejut 2-3 orang yang pernah sampai. Maka benarlah dia memang pergi pada malam yang sama dia kembali. Allahu Akbar. Itu kehebatannya. Allah Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semoga kita menjadikan hari Isra' Mi'raj ini bukan sekadar sambutan yang ada dalam kalender kita, tapi kita faham dan juga mengambil pengajaran dan juga panduan terhadap kebesaran-kebesaran Allah SWT. Ustaz, Rasulullah SAW perlu menempuhi 7 lapisan langit untuk sampai ke Sidratul Muntaha dan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap lapisan langit itu Nabi bertemu dengan rasul-rasul terdahulu seperti Nabi Ibrahim AS dan juga nabi-nabi yang lain. Apakah hikmah dan maksud yang ingin disampaikan kepada kita tentang pertemuan Nabi dengan nabi-nabi yang terdahulu? Nabi-nabi terdahulu dipertemukan dengan Nabi SAW sebelum Mi'raj lagi, Puan Ami, di mana Nabi dipertemukan dalam bentuk salat 2 rakaat berjamaah dengan arwah para anbiya seluruhnya di Masjid Al-Aqsa. Saya tak dibayang bagaimana gembira perasaan Nabi dapat bertemu keluarganya yang sebenar, saudara-saudara seperjuangan. Aku merasakan aku sendirian, rupa-rupanya di belakang aku ada 124,000. Di belakangku 313 orang Rasul. Di belakangku 4 orang Rasul Ulil Azmi. Kisah-kisah mereka sudah lama kedengaran. Terima kasih Jibril kerana menurunkan Al-Quran. Tetapi malam aku bertemu dengan pahlawan-pahlawan. Aku berjabat tangan dengan mereka. Seakan-akan begitu, tuan-puan sekalian. Tetapi Allah Ta'ala menyediakan satu program yang kelihatan istimewa. Tetapi kita tak tahu ya, kenapa langit nombor 1 Nabi Adam. Langit nombor 2 Isa ibnu Maryam dan Yahya. Langit nombor 3 adalah Yusuf alaihi salam. Langit nombor 4 adalah Idris. Langit nombor 5 adalah Harun. Langit nombor 6 Musa alaihi salam dan langit nombor 7 Ibrahim. Tetapi ada sebahagian ulama memberikan takwil. Nabi Adam di langit yang pertama mengingatkan kita diciptakan Tuhan dalam penuh kehinaan daripada tanah sebagaimana Adam. Kemudian Allah tiupkan ruh. Sebagaimana Isa ibnu Maryam ditiupkan ruh di langit yang kedua, lalu adalah dirinya di dalam tubuh Maryam yang tidak disentuhi lelaki. Kemudian apakah selepas
tubuh dan roh ahsani takwim, maka menjadilah tubuh yang sempurna sesempurna Yusuf alaihi salam di langit yang ketiga. Tetapi adakah seseorang itu hanya pada tubuh? Ia perlu kepada ilmu. Maka ilmu langit yang keempat Nabi Idris alaihi salam, kerana perkataan Idris itu ada para ulama menyatakan kerana kathrati dirasatul kutub, dia banyak membaca kitab-kitab terdahulu. Dan apabila anda sudah ada banyak ilmu, tidak cukup, anda kena jadi orang yang berhikmah seperti Harun. Harun di nombor 5 alaihi salam, yang mana dia ada satu sikap, untuk ada perkara kita tidak boleh berdepan dengan ilmu, kita kena berdepan dengan hikmah. Tetapi apa semua selepas hikmah? Ia mestilah kesungguhan untuk membina generasi. Dan itulah langit yang keenam Nabi Musa yang berkata-kata dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umatmu takkan mampu memikul 50 waktu fardu salat, mementingkan generasi. Dan kemuncak pengorbanan apabila kamu diberikan Allah nikmat adalah ujian yang menimpa Nabi Ibrahim. Ujian yang makin tinggi hanya akan meninggikan kedudukanmu. Jadi itu antara takwilan lah para ulama kepada signifikan kedudukan para anbiya berkenaan, wallahu alam. Itu dia. Dan ini adalah peristiwa Isra Mi'raj, ini adalah satu peristiwa yang betul-betul kita perlu beriman tanpa kita tak boleh fikir dia punya logik itu, tapi ini adalah bukti keimanan kita untuk mempercayai peristiwa Isra Mi'raj ini. Dan Ustaz, sebelum kita nak ke soalan yang seterusnya, saya ingin meraihkan mereka-mereka yang telah meninggalkan jejak di komen Facebook. Alhamdulillah, hari ini memang ramai sangat. Alhamdulillah, sebenarnya apa yang saya rasa sangat terharu ialah untuk kita menimba ilmu, yang mana ini adalah perkara yang bukan mudah. Maknanya untuk kita tadabbur, faham jelas berkenaan dengan Isra Mi'raj, bukan sekadar catatan sambutan Isra Mi'raj dan sebagainya, tetapi adalah perkara keimanan yang perlu kita faham dan juga kita ambil panduan dan iktibar, insya-Allah. Dan Ustaz, bila kita cerita berkenaan dengan Sidratul Muntaha, penjelasan mengenai Sidratul Muntaha, apakah itu Sidratul Muntaha, pohon bidara yang bagaimana? Apakah Baitul Ma'mur yang mempunyai 4 sungai, 2 sungai zahir dan 2 sungai batin? Dan barangkali kalau dapat Ustaz ceritakan lagi antara peristiwa-peristiwa yang Rasulullah bertemu, melihat dalam Mi'raj. Tapi Ustaz dan juga para penonton, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita dalam Isra Mi'raj, pertemuan teristimewa. Dan kita sambung berkenaan dengan Sidratul Muntaha, bagaimana gambaran yang dan penjelasan mengenai Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, 4 sungai, iaitu 2 sungai zahir dan juga 2 sungai batin. Kita bersambung lagi dengan Fadhil Ustaz Syahri, silakan. Kita sedia maklum pembalasan yang Allah Ta'ala beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk Isra dan Mi'raj adalah kerana peristiwa di Taif. Itu adalah kemuncak kesakitan yang Nabi alami. Bukan sekadar dihalau oleh kaum Quraisy daripada tanah air sendiri, Makkah, tetapi Nabi terpaksa mencari suaka politik, Nabi terpaksa mencari tapak baru untuk melancarkan dakwah. Dan Nabi ke Taif. Dan kita sudah maklum Nabi berdarah di situ. Dan Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita kesakitanmu, ya, innahu huwas sami' al-basir. Ada yang mendengar, ada yang melihat. Kesakitanmu seandainya fi sabilillah akan meninggikan darjatmu. Sebab itulah kesakitan di Taif Allah Ta'ala balas dalam bentuk ketinggian darjat Rasulullah sehinggalah ke Sidratul Muntaha. Jadi menjawab persoalan Puan Amy tadi, Sidrah Al-Muntaha, kita tak tahu apa-apa melainkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan. Antaranya adalah Nabi diperlihatkan dengan 4 sungai. 2 sungai zahir dan 2 sungai batin. 2 sungai yang zahir itu adalah An-Nail wal Furat, iaitulah sungai Nail di Mesir dan sungai Furat di Iraq. Adapun lagi 2 sungai batin itu di syurga. Kita tidak tahu apa-apa penjelasan, pencerahan tentang 2 sungai ini, iaitulah 2 sungai zahir yang ada di atas muka bumi sekarang, sungai Euphrates
Sungai Furat dan Sungai Nail, melainkan para ulama memberikan takwil dan pandangan mereka ini menunjukkan berita gembira kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesakitanmu di Taif akan kami hadiahkan dengan umatmu akan memerintah antara dua sungai ini. Allah akan kurniakan muka bumi yang diwariskan kepada orang-orang saleh dan bertakwa antara Sungai Nil dengan Sungai Eufrat. Bukan Israel, dengan dua lain biru pada negara mereka itu. Yang akan mewarisi ini adalah kita kaum muslimin, dan ia hanyalah impian kosong kepada Yahudi Zionis yang juga bercita-cita untuk membuat Israel Raya pada antara dua sungai berkenaan. Adapun Baitul Ma'mur, ya, Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika mentafsirkan Al-Baitul Ma'mur pada ayat yang keempat surah At-Tur. Jadi tuan-puan kalau nak tahu pasal Baitul Ma'mur ni ada dalam surah At-Tur. Iaitulah ia adalah tempat, ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Ibrahim bersandar pada tiang di Baitul Ma'mur. Subhanallah. Itu gambaran kerehatan yang diperolehi oleh moyang baginda Nabi Ibrahim. Dan baginda melihat juga bagaimana 70,000 malaikat bila masuk ke dalam Baitul Ma'mur menunaikan solat di situ, kemudian mereka keluar, mereka tidak lagi kembali ke Baitul Ma'mur selama-lamanya. Nak katanya besarnya jumlah para malaikat, satu hari 70,000 masuk ke Kaabah di langit, dan bila mereka selesai menunaikan kewajipan As-Saffat, mereka keluar dan mereka tidak lagi kembali. Setiap hari 70,000, setiap hari 70,000, setiap hari 70,000. Subhanallah. Dan Al-Hafiz Ibnu Katsir menyatakan itulah Kaabah di langit yang lurus satu paras dengan Kaabah di bumi. Kalau jatuh Kaabah di langit, dia akan menghempas, ya, menghempap Kaabah di bumi. Betapa selarinya Baitullah di langit dengan Baitullah di bumi. Itulah serba sedikit Puan Aimee. Ya, berkenaan dengan Sidratul Muntaha. Ustaz, okay, jadi para penonton, kita nak bawa dah ni, kita nak masuk kepada pertemuan teristimewa. Apakah antara intipati pertemuan teristimewa Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan perintah solat antara yang termaktub datang selepas tahun kesedihan Amul Huzn, ketika suasana tidak banyak menyebelahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah meninggalkan, Abu Talib bapa saudaranya meninggalkan baginda, di mana ketika itu dakwah tidak diterima. Dan jadi apa hikmah di sebalik timing solat ini Allah fardukan pada malam Isra dan Mi'raj? Bukan kebetulan Puan Aimee, Allah Ta'ala seakan-akan tawakuf, dia menangguhkan kefarduan salat yang 50 menjadi 5 selepas 12 tahun Nabi menjadi Rasul pada tahun yang ke-12 Hijrah, tahun yang ke-12 kenabian. Kerana peristiwa tekanan demi tekanan yang menimpa Nabi berakhir dengan salat. Apa makna? Musibah demi musibah, kemuncaknya di Taif, and then dihadiahkan dengan salat. Kerana seseorang itu akan meraih kekuatan melihat musibah dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Seseorang itu apabila membaca sebagai contoh, ya, dalam salat Malik Yaum ad-Din, Tuhan, engkau adalah pembalas. Jadi di atas muka dunia ini, apa yang berlaku, aku tidak akan membalas dengan perkataan dan perbuatan, kerana aku meyakini apabila engkau yang membalas, engkau sebaik-baik pembalasan. Anda bayangkan hidup kita diatur fikiran, dicorak hati dengan 7 ayat yang berulang-ulang dalam salat. Bayangkan anda punya kehidupan diatur oleh subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Bayangkan hidup anda diatur oleh Allahumma salli ala Muhammad dalam tahiyat. Nak katanya, salat ini adalah satu sistem yang Allah Ta'ala telah jadikan ia sistem kepada Nabi-Nabi terdahulu membina kekuatan bila ditimpa musibah. Sebab apa? Salat ni, bila kita melakukan salat, bila kita mengerjakan salat, fikiran kita tidak boleh beralih kepada sekeliling kita. Anak panggil kau jangan layan, isteri panggil kau jangan layan. Ini beza rukun Islam yang bernama salat dengan rukun-rukun yang lain, di mana kita terhenti. Kita kena hentikan segala fikiran dan tindakan daripada keduniaan. Kita kena fokus pada perkataan yang diucapkan. Itu yang diperlukan oleh mukmin bila ditimpa Taif dalam hidupnya.
Bila di hari kehidupan kita ada taif, maka solat ini akan mengurus cara kita berfikir. Iaitulah kita perlu meletakkan keyakinan bahawasanya Tuhan itu Maha Penyayang, mendatangkan kepada kita ujian kerana kasih sayang. Orang yang tak solat adalah orang yang gagal untuk melihat musibah itu daripada yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang yang solat sebaliknya akan melihat perbuatan Tuhan adalah perbuatan penuh kasih sayang. Ni beza dia. Dan barangkali itu hikmah Allah Ta'ala fardukan solat selepas peristiwa Taif. Allahu Akbar, seolah-olah itu adalah solusi dalam menangani musibah dan sebagainya. Ustaz, kalau Ustaz seperti mana Ustaz sebut tadi berkenaan dengan rukun Islam yang lain, apakah signifikan Allah bertemu dengan Rasulullah SAW untuk memberikan kefarduan salat itu? Rukun-rukun Islam yang lain tak perlu pun untuk bertemu dan sebagainya. Jadi nampaknya ini adalah sesuatu fardu yang utama dalam rukun-rukun Islam yang lain. Seakan-akan Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala lalu menerima kefarduan salat, dan kefarduan salat tidak diterima ketika Nabi berada di atas muka bumi yang rendah. Kefarduan salat nama pun as-salah yang berasal daripada silatun, ikatan, hubungan. Nabi terima di atas langit sana, mengajar kita yang menunaikan salat apa makna khusyuk, di mana anda apabila menunaikan salat ka'annaka tarah, seakan-akan kamu melihatnya, kamu melihat kebesarannya. Ketika Nabi menerima salat, Nabi berada dengan sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka itulah sepatutnya perasaan orang-orang yang melakukan salat, dia merasakan kedekatan Tuhan itu. Walaupun pada hakikatnya dia tidak akan mampu untuk melihat Tuhannya. Tetapi kedekatan itulah yang akan memberikan kekuatan kepadanya untuk menghadapi taif-taif dalam kehidupan. Seseorang yang tidak merasakan Tuhan itu dekat, dia akan berfikiran yang bukan-bukan, buruk sangkaan kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya seseorang yang merasakan inna rabbi ma'iya rabbi sayahdini, Tuhan bersama dengan saya, dia pasti akan memberikan jalan keluar di atas permasalahan yang saya hadapi pada waktu ini. Jadi hikmah solat itu diterima di atas sana, ya, bukan sekadar menunjukkan ketinggian rukun Islam yang bernama solat sehingga menjadi soalan pertama di hari akhirat, tetapi mengajar ruh kepada solat itu sendiri, ya, yas'alunaka 'anir ruh. Berapa ramai yang solat hanya dengan tubuh tetapi tidak dengan ruh. Tiada penghayatan, tiada khusyuk kepada solatnya, dia tak rasa dekat. So bila Nabi terima solat dalam keadaan dekat dengan Allah, itu kerana ramai yang menunaikan solat dalam keadaan dia berasa jauh daripada Tuhan, dan itu tidak sepatutnya berlaku kepada orang-orang yang khusyuk. Itu tidak sepatutnya berlaku. Allahu Akbar, itu dia khusyuk. Lepas ni kita cerita berkenaan dengan khusyuk pula. Ustaz, saya tangguhkan dulu soalan saya. Saya mengambil soalan daripada penonton Azhar Umar. Assalamualaikum Ustaz. Sebelum peristiwa Isra' Mi'raj, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersolat? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, surah-surah yang diturunkan sebelum daripada peristiwa sebelum daripada peristiwa Isra', maafkan saya, kerap Allah Ta'ala menyebut seperti wasabbih bihamdi rabbik bil ashi wal ibkar. Hendaklah kamu menyucikan, membesarkan Tuhanmu pada waktu asyi, waktu malam, menghampiri malam, dan waktu ibkar, waktu pagi. Maka fahamlah kita sebelum Isra', Nabi SAW mewarisi salat para anbiya sebelumnya. Ya, sebab Nabi Ibrahim pun berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah. Maknanya salat Nabi Muhammad SAW, salat orang-orang beriman sebelum daripada Isra' Mi'raj adalah salat yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Apakah salatnya? Para ulama menyatakan salatnya 2 waktu sahaja. Ya, dan solatnya tidaklah begitu spesifik, wuduknya tidaklah begitu spesifik, rukun-rukunnya. Ia adalah solat yang dilakukan pada waktu terbit dan terbenam matahari. Itulah kekuatan para sahabat sebelum datang Isra' Mi'raj, menambah kuantiti solat dan menambah beberapa, orang kata hari ini prosedur lah, supaya kita lebih khusyuk ketika berkata-kata dengan Allah. Allahu Akbar. Dan kalau kita tengok berkenaan dengan salat ini, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat hebat, para penonton. Allahu Akbar, Allah memberikan kepada kita satu hadiah, memberikan yang mana ada mempunyai kesan dan kebaikan dalam kehidupan kita. Tapi Ustaz, dari
ada di antara kita, dan kita minta jauh daripada ini, mengabaikan culas dalam solat, tak nampak solat itu sebenarnya adalah hadiah dan anugerah, bukan untuk orang lain, untuk kamu juga, untuk diri kita juga. Jadi bagaimana untuk kita memberikan motivasi kepada diri kita ni untuk sentiasa memperbaiki solat, tidak culas, dan mengajak seluruh mereka di sekeliling kita untuk sentiasa mementingkan solat. Tuhan sangat suka apabila hamba-Nya lebih banyak meminta-minta, menunjuk-nunjukkan kelemahan. Tuhan tidak suka pada orang yang sombong. Ingat ya, solat adalah satu cara, satu program menunjukkan dirimu lemah. Solat adalah cara menunjukkan dirimu hamba yang tidak kuat untuk berdepan dengan ketentuan-ketentuan di luar kawalan. Saya terfikir lama, kenapa Allah Ta'ala ni tak bagi 5 terus pada Nabi? Bagi 50. Bagi 50 dulu. Sebab Allah suka Nabi naik atas balik minta. Kurangkan 5 boleh, wahai Tuhan. Nabi naik lagi dengan pujuk ataupun nasihat Nabi Musa. Nabi naik lagi. Berapa kali naik tu? Kalau 50 bagi 5, 10 kali juga tu. Ya, naik lagi. Kerana apa? Allah Ta'ala mentakdirkan 50 supaya nak tengok. Dari satu sudut kita dapat lihat kasih sayang Nabi kepada umat. Nabi sangat terkesan dengan ucapan Nabi Musa, tak boleh 50 umatku ini. Tuhan, at-takhfif, boleh tak ringankan lagi, diskonkan lagi. Tetapi dari satu sudut lain kita belajar tentang apa sebab Allah fardukan kita solat. Sebab Allah Ta'ala suka kita merintih, merayu, meminta pertolongan. Tuhan bantu saya, Tuhan bantu saya. Tuhan sangat suka kita menjadikan solat sebagai wasta'inu bis sabri wassalah, sebagai medan untuk meminta pertolongan. Jadi orang yang culas dengan solat, orang yang mengabaikan solat, ini menunjukkan dia terpedaya dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Sedangkan Tuhan tidak memandang orang-orang yang sombong seperti ini. Jadi jadikan solat sebagai satu program untuk kita menunjukkan diri kita lemah. Kerana Tuhan bila suka orang yang mengiktiraf dirinya lemah, Tuhan akan memberikan kepadanya kekuatan. Allahu Itu Akbar. cara kita memandang solat. Allahu Akbar. Bagaimana Ustaz, kalaulah kekuatan yang Allah berikan itu sebenarnya Allah tak berikan kepada kita. Tidak ada ubat untuk mengubati, tidak ada solat, tidak ada kefarduan solat yang Allah berikan kepada kita solusi. Agak-agak bagaimana untuk kita mengharungi kehidupan ni Ustaz, tanpa ubat yang telah Allah berikan kepada kita. Okey, jadi Ustaz, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ada 2 perkara yang menjadi watak utama, iaitu masjid dan juga ibadah salat. Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dan kemudian bila cerita berkenaan dengan pertemuan istimewa ni, ini dah antara yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah kefarduan salat. Jadi menjadi gambaran daripada Allah untuk kita tentang fungsi dan peranan kedua-dua ini. Jadi adakah ini juga adalah kunci untuk kita mencapai apa yang dikatakan kehidupan hakiki di akhirat? Penyebutan perkataan masjid dalam suratul Isra' iaitulah subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Kerana semasa kita sujud, kita meletakkan akal kita berhampiran dengan tanah, kita meletakkan penghinaan kita meletakkan satu kehormatan, satu perasaan yang kita tak boleh fahami kekadangnya. Apakah sebab aku yang dipilih untuk terkena Taif ini? Kenapa aku yang dipilih untuk menerima tentangan kaumku sendiri? Kenapa aku yang kehilangan isteriku Khadijah dan kehilangan Abu Talib? Kenapa aku? Kadang kita kena ingat kita ni hamba bi'abdihi. Kita tak boleh nak tafsirkan apa sebenarnya yang berlaku. Di situlah akal kita jatuh ke tanah. Bagi kita tak tahu benda gaib. Tetapi kekuatan itu terbina, dia bukan sekadar soal solat yang ada sujud ya. Tetapi dalam peristiwa Isra', Nabi bersama solat berjamaah. That's the point. Surah Al-Isra' mengajar kita solat bersama dengan jamaah. Solat yang membina kekuatan adalah solat yang apabila kita bertemu antara kaum muslimin, saling mengambil berat antara satu sama lain. Bayangkan Nabi Nuh bertemu dengan Rasulullah. Bayangkan Nabi Musa bertemu dengan Rasulullah. Bayangkan Nabi Yusuf bertemu dengan Rasulullah. Apa perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada orang dengar masalah aku. Aku dapat merintih, merayu. Macam itulah juga di masjid. Dan sepatutnya masjid menjadi tempat untuk kaum muslimin mendapat ketenangan. Menjadi tempat kaum muslimin mendapat kekuatan. Menjadi tempat
oh saya tak tahu, tak jumpa ada orang yang boleh dengar masalah saya. Tiba-tiba dekat masjid ni saya boleh jumpa kaum muslimin yang mengambil berat tentang saya. Kerana masjid inilah sumber kekuatan kaum muslimin. Dan bukan saja-sajalah. Allah Ta'ala banyak menyebut tentang peranan masjid dalam suratul Isra, ya, supaya kita nampak peranan masjid untuk mengembalikan kekuatan umat, yang khususnya menjelang Ramadan nantilah, insya-Allah mudah-mudahan dapatlah bersolat jemaah di masjid. Insya-Allah Ustaz, dan juga Ustaz pesanan kepada para penonton ya Ustaz. Insya-Allah sempena Isra Mi'raj ini bukan sekadar menjadikan Isra Mi'raj ini adalah salah satu hari dalam kalender Islam ataupun kalender kita mungkin cuti dan sebagainya, tetapi antara iktibar penting yang boleh kita jadikan panduan dalam kehidupan, yang dikatakan perjalanan agung manusia yang paling agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pertemuan istimewa yang Allah telah memberikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umat yang tersayang. Sebagai kesimpulan, kita dah 2 siri kan Puan Amy, minggu lepas dan minggu ini. Peristiwa Al-Isra dalam surah Al-Isra, peristiwa Al-Mi'raj dalam surah An-Najm. Kalau perhatikan suratul Isra yang memaparkan program Al-Isra, perjalanan daripada Makkah ke Baitul Maqdis, ibrahnya adalah berikan perhatian kepada tanah suci yang ketiga berkenaan. Apakah yang sudah kita lakukan agar Allah memenangkan kita ke atas Yahudi Zionis? Adakah kita menyambut Isra Mi'raj tanpa melihat suratul Isra yang Allah kemukakan pelan bertindak untuk kemenangan daripada jangan syirik, berbuat baik pada ibu bapa, jangan membunuh anak, jangan mendekati harta Baitul Mal, sehinggalah kepada jangan berjalan sombong. Rupa-rupanya itu cara untuk menang ke atas Yahudi Zionis yang menjajah tanah Al-Isra. Adapun Al-Mi'raj, kita belajar daripada suratul Najm, iaitulah inilah ketinggian. Di situlah Jibril kelihatan. Siapa Jibril? Dia menurunkan Quran. Bermaksud Mi'raj adalah Nabi diperkenalkan dengan laluan Al-Quran diturunkan. Dari situlah Al-Quran diturunkan. Maka apa makna hidupmu tanpa Al-Quran? Al-Quran ini tinggi. Bagaimana engkau meninggikan kedudukan Al-Quran dalam hidupmu? Atau kamu hanya sekadar membaca tanpa menghadirkan perasaan Al-Quran ini kalam yang tinggi, kalam yang agung, dan sesuatu yang tinggi kan memandu kita untuk berjalan. Bintang di waktu malam memandu kita punya perjalanan. Waze dengan bantuan satelit memandu perjalanan. Bagaimana Al-Quran membantu perjalanan anda? Itu a big why lah, ya, di sebalik kita menyambut Isra Mi'raj. Wallahu a'lam. Itu dia Ustaz, dan kita masih ada masa sedikit lagi Ustaz berkenaan dengan Isra dan Mi'raj. Jadi bagaimana kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala 50 fardu 50 kali solat ni dalam sehari. Rasulullah menerimanya. Tetapi bila turun bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa kata, tak mungkin, mana boleh, tak larat 50. Jadi Rasulullah pergi kembali. Signifikan di sini kita melihat ketika Rasulullah menerima itu taat. Tetapi turun, dan apabila mendengar daripada Nabi Musa, kemudian Rasulullah cuba untuk meminta dengan penuh rasa kasih sayang dan rasa macam untuk membantu umatnya. Jadi kalau dapat kita huraikan sedikit di sini secara ringkas, bagaimana permulaan kefarduan solat itu diturunkan kepada kita? Hidup ni kita perlukan mentor. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihatannya bermentorkan Musa pada malam berkenaan. Inni jarabtu bani Israel, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 50 waktu, ya. Mari aku beritahu, aku ada pengalaman dengan syariat. Di mana manusia akan memberikan alasan untuk berkata 50 terlalu banyak. Maka kerana pengalaman, aku meminta agar engkau kembali kepada Tuhan. Mohon agar diringankan. Di sini kita belajar penting mengambil manfaat daripada pengalaman mentor. Ambil manfaat daripada pengalaman rasul-rasul terdahulu. Ya, dan seandainya ada peluang dan ruang untuk melakukan kebaikan kepada generasi yang terkemudian,
maka ambil gerak peluang berkenaan. Selagi tak sampai ke bumi, kejap lagi dah sampai bumi, dah tak boleh nak orang kata nego kan. Jadi Musa alaihi salam, Allah takdirkan beliaulah yang banyak mempengaruhi Rasulullah untuk akhirnya jadi 5 fardu solat. 5 fardu solat pun Puan Amy, kita pun culas. 50 fardu solatnya setengah jam sekali ya. Sebenarnya kalau 24 jam, kalau 50 fardu solat, ya, Assalamualaikum, kita ni pun dah kena cover dengan 2 solat dah. Tetapi alhamdulillah, apa hikmahnya? Kita akan kata terima kasihlah ya Rasulullah kerana berjuang demi kami umat akhir zaman. 50 waktu, 5 waktu pun culas, ini ke 50 waktu. Dan terima kasih Musa alaihi salam. Dan Musa bukan tokoh sebarangan. Tokoh yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran, memang mentor Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Musa adalah insan yang nak menawan, membuka, merdekakan Baitul Maqdis. Tetapi hasratnya tidak tercapai. Rasulullah menunaikan permintaan Nabi Musa. Seakan-akan Allah jadikan Musa dengan Rasulullah malam tu rapat sebab nak royaknya. Aku kecewa dengan Bani Israel. Mereka menggagalkan misiku membuka Palestin. Tetapi alhamdulillah Muhammad telah sampai ke Baitul Maqdis. Hasrat aku tak tercapai telah disahut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Seakan-akan ya, nabilah dan umatnya lah penamat, penerus, penyudah, pelengkap perjuangan nabi-nabi Bani Israel. Itu dia. Alhamdulillah. Masya Allah, rasa tiba-tiba kan, rasa macam kita tengah gear 5 ni tiba-tiba terberhenti pula. Allahu Akbar. Tapi tak apalah, insya-Allah untuk lebih lanjut lagi mungkin kita boleh follow page Ustaz di Tadabbur Center, boleh dapatkan buku-buku Ustaz. Alhamdulillah. Dan kepada anda para penonton hari ini, saya kira antara tontonan yang cukup ramai hari ini bersama-sama dengan saya untuk kita menimba ilmu, untuk kita menambahkan ilmu, dan paling penting sekali untuk kita memantapkan keimanan dan juga menerima hadiah solat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk digunakan sebaiknya. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Allahu Akbar. Semoga Allah mengganjari Ustaz dan juga anda semua dengan ganjaran sebaik-baik ganjaran insya-Allah, dan semoga kita bertemu kembali di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini.